صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. Ya Karim. Tahu? Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Soal, ya Sayyidi, berapa darajat muraqabah? Situ. Jawab, ya anakku, ada pun muraqabah. Ya anakku, ada pun darajat muraqabah itu 7 sahaja. Tetapi cawangan muraqabah yang ke-6 ada 8. Pecahan banyak. Dan cawangan muraqabah yang ke-7 ada 8 muraqabah pula. Soal, ya Sayyidi, apa muraqabah yang 7? Jawab, ya anakku, pertama muraqabah ahadiyah. Ahadiyah bukan dia. Ahadiyah namanya, iaitu memuraqabahkan, mana kita memberikan tumpuan roh sir kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang dengan kalbi kita akan rasa sir daripada firman taala, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Artinya bagi Allah Ta'ala itu masyrik. Apa masyrik? Mahalus syuruk, tempat matahari terbit. Kalau kita apa? Timur lah. Dan maghrib mahalul ghurub, pada tempat matahari terbenam. Kalau kita barat. Mana bagi Allah Ta'ala timur dan barat, maksudnya semua itu milik Allah. Kita baca ayat tu, kita rasakan semua karam dalam milik Allah Ta'ala. Maka ketika itu lenyap yang lain. Bila lenyap yang lain, ketika itu baru mula nak dapat sedap dengan Tuhan. Selagi ada yang lain dalam kalbi tak dia masuk, itu semua karut dia panggil, ya. Kemudian fa aina ma tuwallu, ke mana-mana kamu menghadap hati kamu dan akal kamu, di sana zat Allah. Ya. Di mana kamu menghadap, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sana zat Tuhan. Jaga ni. Kerana Tuhan banyak, depan, belakang, kiri, kanan, semua Tuhan. Kata Tuhan satu, tak bertempat. Bukan tu maksud dia. Mana di mana saja kamu berhadap, di sana zat Allah, mana di sana wajhullah, bermakna wajhut tajalliyat. Itu maksud dia. Wajah pentajalian. Jadi maksudkan wajhullah ay wajhut tajalliyat. Mana wajah pentajalian. Semua yang kita pandang ni dipanggil wajhut tajalli. Ya, wajah tajalli, maknanya dia menunjuk ke mana tajalli, membuka semua kepada wujud Allah Ta'ala. Langit, ya, dia merupakan wajah tajalli bagi wujud Allah, sifat Allah dan segala kesempurnaan dia. Ya, tempat tajalli, dia panggil cermin lah, mudah. Ya, cermin untuk memandang. Kalau Tuan Syed Nasir dia terjemahkan itu apa? Di mana saya ke mana ada zat Allah, mana di situ ada satu benda yang menunjuk kepada wujud Allah. Jadi tafsir tu. Ya. Jangan makna faham silap faham kan. Kan dia tak maju Usuluddin kan sama juga. Di mana-mana dia Tuhan, kiri kanan depan belakang semua ada Tuhan itu. Kacau je. Ya, dia tak maju ilmu Usuluddin, yang dia terkejar min hakikat dia, nama-nama dah silat-silat jadi kafir musyabbihah lah. Jadi nak serupakan Tuhan dengan makhluk. Maha suci Allah Ta'ala, ta'ala Allahu uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua yang tersebut itu. Makna Tuhan tidak ada satu wajah pun serupa dengan makhluk. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Sebab hakikat lain, dia wajib al-wujud, kita mungkin al-wujud. Tidak ada jalan bersamaan. Maka hasil daripadanya dapat tauhidul af'al. Ya, dalam muraqabah ahadiyah ni dia akan rasakan tunggal yang buat dia je. Ya, dia akan rasakan af'al Tuhan saja. Af'al makhluk akan tenggelam bila ditajalikan af'al Tuhan. Confirm misi tenggelamnya. Kalau tak tenggelam, maknanya belum tajalli lagi.
Kalau kita nampak makhluk lagi perbuatan, oh belum lagi, jauh lagi tu. Selagi kita perasan dengan makhluk punya af'al, bermakna af'al Tuhan belum ditajalikan. Kalau ditajali memang lenyap semua tu. Ya. Zikir tu lahu nurun wa narun. Zikir tu ada nur dan nar. Nur cahaya, nar dia membakar. Dia akan bakar habis segala pandangan-pandangan khalqiyah. Ya, bau dia ada nur, memancar nur makrifat dia, musyahadah, murakabah dengan Tuhan. Maka hasil daripadanya dapat tauhidul af'al. Dia dapat tauhidul af'al, dia punya lazat tuan, masya-Allah. Ya, hilang yang lain. Kalau dapat ni habis karam yang lain. Berlazat ia dengan Tuhan. Habis. Dan murakabah yang kedua dipanggil murakabah ma'iyah namanya, iaitu memurakabahkan firman Allah Ta'ala. Kita duduk dengan pandang ayat dan pandang makna dia. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bila nak murakabah, dia kena ada adab, tempat biar sunyi. Kalau boleh tak ada sebarang bunyi, jangan ganggu. Ya, kadang gedung-gedung tu wayang dan tak boleh masuk. Sebab kalau kita orang belum tamakun, begitulah, dia kena cari ada adab dia betul-betul. Kalau orang datang mungkin macam wali besar, tak ada apa, dan duduk mana pun jasad dia, ini hatinya buat lain. Hati dia sentiasa bermesra dengan Tuhan. Selagi hati kita belum dapat mesra betul dengan Tuhan, masih nak tahu mesra tak mesra? Tak mesra mana? Dia rasa dapat sedap makhluk. Ya, lagi dia rasa sedap makan, lagi sedap minum, sedap pakai, sedap kenderaan, sedap semua, lagi sedap tak ada, dia belum dapat mesra. Ya, dia kalau dapat mesra dengan Tuhan, sedap tak akan hilang. Dia bersedap dengan Tuhan dia. Qalbi dia tu. Ya, maka yang lain dia akan pandang tawar, apa tak ada. Walaupun harta dia banyak, walaupun jutawan, dia apa tak ada. Dia tengok duit kan macam dia tengok daun kayu kering ni. Dia tengok duit tu macam daun kayu kering, apa tak ada kan. Dia tengok mah macam batu je. Sebab apa? Sebab kalbi dia tak terikat dengan benda tu. Ya, kalbi dia terikat dengan zat yang wajib wujud, yang maha agung. Baik, sekarang ayat dipakai apa ni? Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ta'ala tu ma'a, serta. Itu panggil ma'iyah. Dia kalimah ma'a, mana serta kamu. Tu sifat Ta'ala ma'iyah. Dia serta kita. Maknanya apa? Tak lepas kan? Setiap saat mana ada makhluk lepas daripada Tuhan. Ya, kalau Tuhan kerat ini kan tergolek itu. Dia sentiasa dalam madatnya, sentiasa dalam ta'aluk sifat-sifat kesempurnaan dia. Mula-mula kata apa dan azali, ilmu, kemudian taksis iradat, semua azal. Di azali itu belum kita ada, dah ada dah. Dia dah tahu dah siapa kita, bila lahir, tempat mana, kat mana kita mati, semua sampai dah ujung syurga neraka, semua dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita belum ada lah kita ni. Ya, kemudian dia taksis pun azali. Dengan iradat dia taksis, dia menentukan satu-satu, semua dah siap. Kita belum ada lagi zahir. Ya, semua dah dulu dah siap. Kita lahir ke dunia pula, tak ada lagi sifat basar, sifat sama. Ya, semua dah ada. Sifat sama dan basar dilihat benda maujud. Ya, muta'alliqatan bi mawjudin sawa'un, ya, wujudian, ya, sawa'un, qadiman ahadisan, sama ada benda tu qadim atau baru, semua dalam ta'alluq, dia tak ada lagi. Ya, sentiasa je. Benda ni lah yang kita nak timbulkan, hidupkan, suburkan, terangkan keperasanan kita dengan dia. Ya, ma'iyah, serta dia. Mana kita serta, terikat. Itu maksudnya. Di mana kita serta dengan dia. Bukan serta macam kita ni, serta maknawiyah. Ya, dia panggil apa? Ma'iyah maknawiyah. Bukan ma'iyah ya hissiyah. Kalau ma'iyah hissiyah, biasa kita ni bila serta duduk sebelah, kanan, kiri, dekat. Berserta jalan sekali, serta makan sekali, duduk sekali, itu serta kita. Tuhan Maha Suci macam tu, bukan macam tu Tuhan. Ya, serta dia, maaf. Bermakna kita tak terlepas dari dia. Benda ni nak sentiasa diasak keperasanan, biar dia rasa. Ya, ma'iyah Allah Ta'ala dengan dia. Baru dia seronok dengan Tuhan. Baru dia akan dapat lazat dengan Tuhan. Dia dapat lazat dengan Tuhan, Tuhan kurniakan satu, ya, tarikan, iaitulah tawar dia dengan makhluk. Ya, dengan makhluk ditawar. Dia sedap dengan Tuhan dia. Ya, kalau dia dapat sedap dengan makhluk, itu maknanya dia belum dapat bentuk buka ni.
Ya. Masih tak dengan makhluk, seronok makhluk, belum gila jauh ni. Ya. Nak jumpa Rasul kau selawat apa ni? Abang Musyrik kata tiap-tiap Syekh Khalifah 12,000. Tu Abang Musyrik beritahu sendiri. Ya, antau dalam WhatsApp tuan tahu. Tak payah saya nak jawab banyak, orang lengur tengah aku nak jawab banyak. Antau aja aku tengok je lah. Ya. Kalau Syekh si pengarang kita ni, ya, si Yahya, dia hantar cara sir. Ya. Cara sir. Ya. Tapi yang kau sir kau bohong lah, sir kau besar. Kau tak tahu 12,000 bayanan tuan. Nabi nak jumpa Nabi, nak dekat dengan Nabi, selawat Nabi 12,000 payah kerja antau ya tidak. Ya. Kau dah khalifah, kadang dah SM, tu SM, Syekh Mursyid. Hantar selawat dan tidak karut tulnya. Ya, jangan dia lebay Malang. Khalifah Malang tahu. Orang cakap tak nak pakai degil. Selawat banyak-banyak. Dengan Rasulullah sama kau rindu tu dengan Nabi SAW. Orang suruh tu buat lah banyak pelikai ni. Bila orang suruh kau tak buat, besok syaitan masuk dalam kepala kau. Besok dia kata mulalah gini. Lepas tu orang dapat warik. Ya tidak, mula syaitan masuk tu. Ya kau nak terbuka, ikutlah rahan. Selawat banyak-banyak kan. Apa payah nak. Allah. Kita bagi longgar. Kalau selawat kau besar dengan lisan kau penat, dengan kalbi tahu. Dalam ni kau jalan tahu. Kira lah. Berkira pun. Kan? Kalau lidang kau terkehil kan. Kau kalbi jalan cukup. Dalam kalbi kau. Yang penting selawat. Dan paling kuat kali kalbi kau, rohani kau kontak dengan Rasulullah SAW. Rasa apa? Mesra, rindu yang kuat. InsyaAllah apa tu buka. Habis. Maka hasil daripadanya sempurna tauhid wa af'al. Tadi bila murakabah, ya, ahadiyah, dia memandang sini menyempurna. Bila ada serta kan, di mana tuan? Oh, lazat. Allah. Dia menyempurnakan sempurna la tauhidul af'al. Keasaan qalbi kita memandang dengan zauq. Ya, dengan jazbah yang Tuhan beri. Kalau tak ada jazbah tak dapat ni. Dia misal jazbah, dan jazbah dapat bila banyak zikir. Ya, berlaku injizab tu. Dan menghasilkan pula maqamut tahlil. Dia akan maqamut tahlil. Dan yang ketiga murakabah akrabiyah, iaitulah memurakabahkan firman Ta'ala, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Saya buka kita tunduk je buat murakabah. Perhatikan renungkan ayat tu. Aqrab min hablil warid, ai qurban maknawiyan. Baru dia boleh masuk maqamul qurbi. Ya, tadi maqamul ma'iyah, ni maqamul qurbi. Makam kehampiran dia dengan Tuhan. Pandang ayat semua kita pakai Quran tu. Ya. Surah Wahabi murakabah ni. Kan? Ada Quran semua ni. Habis. Jadi nahnu aqrabu ilaihi, bermula kami terlebih hampir kepada hamba tadi itu daripada apa? Urat meri dia, urat leher. Urat leher dekat kan? Dia kalau putus dia adat mati lah. Maka terlebih hampir. Maksud dia apa? Dia terlebih hampir pada segi makna. Mana tak terlepas kita dengan dia. Maka hasil daripadanya permulaan tauhid asma. Kita buat murakabah akrabiyah, dia akan masuk permulaan tauhid asma. Ya. Yang keempat dia panggil murakabah ma'budiyah. Iaitu dinamakan murakabah, memurakabahkan firman. Semua kita murakabahkan ayat Quran. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya jadi berubudiyah. Ya, menterjemahkan kehambaan mereka kepada aku, makna mengenal dia. Hasil daripadanya tauhidul asma' juga. Dan kelima murakabah mahabbah, iaitulah memurakabahkan firman Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, kita tilik ayat tu. Kasih ia Allah Ta'ala, mereka akan mereka itu. Pandang tenung kasih Tuhan, Masya Allah. Tiap saat tak putus kan. Kalau dekat mati dia ni. Itu dia. Dan kasih mereka pula hamba tidak akan dia akan Ta'ala. Hasil daripadanya apa? Permulaan tauhid sifat. Ya, di sini akan terasa tauhid sifat. Dan keenam murakabah zatus sarf wal bahs. Bahti baca ya.
Ia telah memurakabahkan firman Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu dia. Kalau Sidi Ahmad dia sama juga dia main ayat ni, tapi istilah dia lain lah, dia sebut lain. Tengok dalam wirid tadi, ya. Arti kata olehmu ya Muhammad SAW, kul huwallah, ya, Allah Ta'ala tu ahadun, asa, dan bermula Ta'ala itu meliputi bagi makhluk. Mana apa meliputi? As-samad. Samad mana tempat tumpuan, mana tidak ada satu benda terlepas dengan dia. Hasil daripadanya tauhid sifat yang sempurna. Semua kita guna ayat Quran dan ini pecahan-pecahan dia. Ada kita punya ringkas sama je tuan, boleh murakabah, tak ada apa tu. Dan bagi murakabah ini ada 8 murakabah. Murakabatul Ka'bah, murakabatul Quran, murakabatul Asmaul Husna, murakabatul Aulia, murakabatul Baitul Ma'mur, murakabatul Sidratul Muntaha. Jadi buka ni sab, pacak ke depan Baitul Ma'mur, pacak ke depan di Ka'bah. Ya. Allah. Dan Sidratul Muntaha, dan tujuannya Mi'raj, dan ke-8-nya Murakabatul Nubuwah. Ya. Kemudian murakabah yang ke-7, murakabah Zatul Mutlaq. Namanya itulah memurakabahkan firman Allah Ta'ala, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, artinya telah datang hak dan hilang batil. Al-haq huwa Allah Ta'ala, batil huwal khalaik. Bahawasanya batil itu adalah hilang, binasa. Yang mana terjadi kepada Ta'ala tenggelam makhluk, dan ya, confirm dia tenggelam tu. Ya, normal dia sampai memang dia padam, dan kalau tak padam mana boleh sampai. Hasil daripadanya tauhid zat. Dan baginya murakabah ini ada cawangan 8 murakabah dan banyak dia pecah lagi ni. Murakabah al-arash, murakabah risalah, murakabah nur Muhammad, murakabah ulul azmi, murakabah kalam luh mahfuz, ya, murakabah bukit kaf dan murakabah iman, murakabah Islam. Ya, itu perangkat pecahan-pecahan dia lah. Mana apa? Dia mula menjalankan rohani dia tadi secara alam gaib melalui murakabah. Ya. Dahsyat tuan ni. Dia main alam lain tu ni tuan. Kita dah main alam ni, alam gesek duit. Yang ayah gesek. Mana tu buka kepala otak kita duit, semua duit ni nampak tak buka ni tuan. Kita dah begini. Ini semua dah pangkar ni, buang. Ya, unsur-unsur alamil mulki sudah ditarik. Dia semua main alam malakut, alam jabar tuan ni. Yang perjalanan nur dia dan buka. Sebab apa? Sinaran kalbi dia telah layak untuk masuk. Yang dalam kepala kita boleh masuk lagi dalam dunia masuk tak dapat ni, dan yang kelakar pula dia tak dapat digati. Mana ada dia tu? Wah, kau tak ada pula, kau jadi wahabi. Wahabi dia tak dapat ada, yang dia dapat je ada. Macam dia pandai no. Soal, ya Sayyidi, murakabah adakah dituntut? Jawab, ya anakku, sungguhnya murakabah dituntut kerana dia lebih berkesan pada menaikkan ma'rifah. Tu. Lepas tu bila duduk murakabah, dia dah dapat dalam suluk. Sebab suluk tentang zikir dalam suluk, zikir yang diizin dan disaksikan oleh masyayikh. Martabat dinaikkan hukum dalam suluk. Warid-warid macam mana pun luar suluk dia tak naik martabat dalam Syaban. Ya, dia takkan naik makam tu. Macam mana warid? Dia tak naik makam, dia mesti dalam suluk. Sebab pengesahan dia melalui pengesahan masyayikh semua. Lepas tu bila tapak kita dah dapat tu, janganlah kita apa, sia-siakan. Ada tapak dapat 20 ekar, ada dapat 50 ekar, ada dapat 30 ekar, apa lagi? Ayun aja lah kan. Mesin bunga cepat tabur, baju siram biar dia naik, ya. Mana tumbuhan hasil yang lumayan. Mana bila kau dapat tapak murakabah, kerja kalau murakabah. Ini dapat murakabah, apa murakabah dengan halipat. Lepas tu halipat senyap, tu jadi pelepah angin. Mana jadi pelepah kelapa gitu. Ya. Jadi mana kalau halipat kata abang musyrik baru 4% je, kau jangan termerang. Kau nak rasa lagi benda yang dia bagi tu, semua tu swiss dia bagi tu. Swiss murakabah tu murakabah. Lanyak je lantan asah.
ya, haddid basaral iman bil muraqabah. Haddid, mana asah, tajamkan pandangan nur iman kamu dalam tu, basirah tu, dengan apa? Muraqabah. Bagaimana kamu muraqabah? Kamu asah, bila asah dia tajam, bos, tidak kerat, sop. Ya, kalau tajam kita kerat sayur dan sop sekali je. Ya, kalau siang daging sop sekejap je. Orang dah dapat satu dulang, dia boleh dapat satu mangkuk. Rupa dia punya mata dengan belakang lebih kurang kumpul. Ya, menganjal. Itulah hati kalau tak tajam. Menganjal, pandang-pandang makhluk, payah nak murakabah kita. Pandang-pandang makhluk. Bila arif billah, dia tajam arifat, dia tengok tum. Dia tengok mata basirah tum terbuka tu. Tum dia nampak. Habis dia karam dengan tanah tu, tajam. Ni karam dengan dunia dah berjadah. Ya. Jalan sufi, jalan paling hebat bagi pakaian ruhani baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawab, ya anakku, sungguhnya murakabah dituntut kerana ia lebih berkesan, ya. Dia panggil auqaf fil nafs, auqaf fil ruh, pada menaikkan makrifat dalam ilmu yakin, kemudian kepada ainul yakin, daripada ainul yakin kepada hakul yakin, daripada hakul yakin kepada kamalul yakin dan nurul yakin dan tajallil yakin. Macam-macam tuan buka. Yang penting kita apa? Banyakkan murakabah. Lagi asal, lagi tajam, macam-macam tuan buka ni. Ya. Jangan minta kalau kita tak buat kerja ni. Ya. Kita kalau tokek, orang minta naik gaji, kerja malah kita kata apa? Kena hamput kawan. Ini pemalas, kena minta naik gaji. Buat kerja. Nampak kerja, dia tahu lah taukin ini bukan taukin, dan Malikul Muluk, raja segala raja, dia tahu zahir dan batin kita. Bila jujur betul, cepat diangkat lah, ya. Habis. Dan satu lagi soal, bagaimana kaifiat mengerjakan zikir Allah itu? Jawab, ya anakku, ada pun kaifiat zikrullah, zikir Allah, hendaklah mengambil bai'ah dan talqin kepada guru mursyid. Dia kena ambil bai'ah, mana sambung wayar kan. Sebab ni perlukan daripada sinaran yang madat daripada atas. Kalau kita zikir seorang-seorang, macam kita tak ada grup lah. Ya, kalau kita zikir mana ada serantaian, bermakna kita ada madat daripada atas bantuan. Masyayikh itu semua dia tawajuh. Ya, kalau tuan-tuan nampak dia tawajuh, dia punya nur tu macam buah, dia petik, pam dia masuk ke batu. Ya, dia kalau kalbi je. Ya, dia masuk nur, sap. Sebab kita rasa terang, kan terbuka. Allah. Kemudian syarat-syarat guru mursyid, lihat pada bab wasilah lagi akan datang, ya. Nah, mursyid pun ada syarat-syarat, tengok juga kan. Dia banyak lapis mursyid tu, ada yang kamil, ada yang kamil mukammil, macam-macam peringkat ada tu. Habis. Kemudian pasal yang kedua menyatakan hukum zikrullah. Soal ya Saidi, apa hukum zikrullah? Jawab, ya anakku, ada pun hukum zikrullah adalah wajib. Ya, anda sopi jalan kata wajib. Dalil mana firman Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah. Uzkuru tu fi'il apa tu? Fi'il amar, dan al-amru yaqtadil wujub. Dan kaedah fiqh kita, ya, dan amar yaqtadil wujub, menghendaki wajib. Tu uzkurullah, zikir, ingat oleh kamu akal. Zikir pula zikran kasira, sebagai zikir yang banyak. Ya, sebab kita nak naik atas lagi tepat lagi dah ke bawah, top up pun banyak kan. Kalau top up sikit tak jadi sebenarnya, dia kena banyak. Habis tu. Zakat surah Al-Azkar ka surah Anwar. Wa iza kana surah Anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, banyak nur, maka sir dia akan apa? Memancar, dan layak dia dekat hampir dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah. Sebab kata si Ibnu Ajib Al-Hasani, kata pusing-pusing bahas ni apa? Zikir kena banyak. Dia pusing kat jual zikir, tapi zikir betul lah. Zikir zahir dan batin, betul-betul jalan. Jangan zikir kat luar je kan ni. Dia terkejun dalam tu. Bersinaran nur dia ke dalam. Itu satu. Ya. Wahai orang beriman, labbaika wa sa'daik. Maka sebut, mana ingat oleh kamu akan Allah dengan sebutan yang banyak. Ya, surah Az-Zab ayat 11. Ya Allah. Kemudian firman Ta'ala,
wazkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar. Dan sebut oleh kamu wazkur, ya, wazkur rabbak, ingat, sebut dengan lisan, dengan kalbi akan Tuhan kamu. Kasiran, banyak, semua ni kena banyak. Itu rahsia, zikir dia perlu banyak tuan. Sebab dia perlu top up banyak. Zikir yang banyak. Dan ucap tasbih oleh engkau petang-petang dan pagi-pagi. Ayat 40 surah Al-Imran. Dan firman-Nya, fa iza qadaitumus salah. Ada orang tafsirkan zikir ni ialah sembahyang. Di sini pula mana ni? Fa iza qadaitumus salah fazkurullah. Dah selesai sembahyang, zikir. Itu dia. Zikir mana tu? Qiyaman, diri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan atas lambung kamu. Mana zikir kita berdiri, kita duduk, baring. Sebab kelakuan manusia dia tak berdiri, dia duduk, tak duduk, ni baring, itulah. Mana ala kulli ahwal, semua kelakuan kita jangan lupa dengan Tuhan. Tak ada sebab kita nak lupa Tuhan. Walau satu nafas pun jangan lupa. Walau satu nafas pun jangan lupa, sentiasa. Walau apa keadaan sekalipun. Mulut cakap, makan, jalan, buat, dalam jangan putus. Sebab tu kenalah latihan, kena banyak. Dia lalai entah lama-lama dia tak mungkin lah, kan? Dekat ada zikir kena banyak kan. Jadi jangan tinggal. Ya, la tatruki zikr li adami hudurika ma'allah. Kamu jangan sekali-kali tinggalkan zikir dalam keadaan kamu zikir itu tak hadir, kosong. Jangan tinggal. Kamu zikir lalai, lagi baik terus tak zikir. Ya, habis. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, wa a'rid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatud dunya. Jadi surah An-Najm ayat 29. Dan berpalinglah kamu daripada mereka yang berpaling ia daripada zikrullah. Bermakna jangan kamu rapat dengan orang yang malas berzikir. Ya, sebab dah nak Syaban, kau tengok si Yahya orang dia tak lagi kawan bukan ahli zikir. Ya, kau jangan berkawan dengan orang yang bukan ahli zikir begitu. Ya, sebab akan menyebabkan rohani kamu akan terjejas. Dia malas kan, besok malas menyangkitkan kau. Ya, kena kawan dengan ahli zikir. Ya, majlis zikir kena datang, majlis tawajuh kena datang. Tu majlis para aulia, dia susun majlis tawajuh, dia hadir. Para aulia ada, kita pula celup. Bukan jadi lebay malang. Tawajuh disusun, adab kena jaga. Jangan tinggal majlis tawajuh, jangan tinggal majlis zikir. Apa urusan sekalipun kita elakkan, besarkan, menghadap zikrullah dah, menghadap Tuhan. Kau besarkan makhluk, kau besarkan Tuhan. Jangan jadi bodoh sangat kan. Kau pun nak kata bebal kan. Ya. Habis. Artinya berpaling kamu daripada mereka yang berpaling. Manakala orang tu hati dia tak nak menghadap Tuhan, apa sebab kita nak menghadap dia? Dia kurang hajar dengan Tuhan. Orang yang hati berpaling antara itu orang biadab dengan Tuhan. Allah Ta'ala tak pernah berpaling rahmat kepada kita. Ada? Kalau dia stop jantung kita setengah jam, mampu suruh kita kan. Kalau dia tak pernah berpaling kita, apa sebab kita nak berpaling kepada dia? Orang yang paling Tuhan tu biadab dengan Tuhan. Makan nikmat Tuhan, nampak muka bumi Tuhan. Tak ada satu benda yang kita makan, kita pakai guna-guna, semua milik apa? Semua milik dia. Kita pakai milik dia, kita nak lupakan dia. Apa nak jadi syaitan kan? Mana berpaling kamu daripada mereka yang berpaling daripada Allah Ta'ala, daripada zikrullah. Ingat akan kami. Dan tiada kehendak melainkan kehidupan dunia. Jadi orang bila dia malas zikir, kita tengok kepala otak dia akan masuk dunia. Dah mula, dah mengira duit. Mula dah kini. Malah macam orang tak ambil duit juga. Jangan letak benda tu sebagai apa. Jangan fokus hidup kita, jangan jadi matramat ila dinar dan dirham. Kalau kita ambil matramat dinar dan dirham, RM hidup kita, kita makan sumpah Rasulullah SAW. Confirm kena punya. Ta'isha abdud dinar wad darahim. Celaka dan binasa lah. Ya, Rasulullah kata celaka, binasalah orang yang relakan diri dia jadi hamba pada dinar dirham. Dinar dirham kita kontrol dia, cari guna jalan Tuhan. Jangan cari kena nafsu habis. Nanti dia kudakan kita jadi bodoh kan. Ya. Terus kata kita Balaam tuan-tuan terbalik. Wali boleh terbalik kan, kenangan dunia terbalik. Kenangan dunia dijual agama. Ya, ulama banyak terbalik. Siapa kita kan? Atau akan jaga-jaga. Zikir jangan tinggal. Macam-macam zikir kena hadir. Sebab kita top up benda tu. Ya, sentiasa suntik supaya makin dekat. Pastikan setiap saat
kita makin hampir dengan Tuhan, jangan makin jauh, ya. Sebab tiap saat tu ada dua hukum, ittisal atau intisal, semakin rapat semakin renggang. Kemudian satu lagi ayat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Al-Kahfi 28. Jangan kamu taat, tengok tu. Jangan kamu taat, jangan kamu ikut. Yang kena taat ni siapa? Yang kena ditaat siapa? Pemimpin. Bermakna jangan kamu lantik pemimpin kamu orang yang lupakan Tuhan. Ya, orang yang lupa Tuhan, tak reti dosa pahala, tak reti neraka syurga, tak reti lanyak dia. Orang ni tak layak jadi pemimpin. Kalau pemimpin ni hanya sebab dia punya apa? Sudah luput tarikh panggil. Kalau air luput tarikh dah. Dia minum air tahun apa? 1990. Maut dia. Makna dah luput tarikh. Begitulah. Mana tak layak nak memimpin kalau qalbi dia lalai dari Allah Ta'ala. Tu wala tuti'. Jangan lanahi tu. Jangan kamu berikan ketaatan tu. Man akan mereka aghfalna, yang kami dah lalaikan mereka tu, ya, kami lalaikan qalbahu, akan hatinya. Di sini kata hati itu penting. Dalam kepimpinan Allah sebut qalbi. Tiba-tiba kita nak memimpin orang, ilmu tasawuf tak nak belajar, sudahlah masuk longkang dia awak dia. Sebab tu lari dah banyak. Berjuang bukan main mula-mula. Ceramah macam tercabut tali main. Lepas tu masuk pan, pin, pun. Kan? Pan, pin, pun. Tu. Habis terlokok semua tadi. Habis, dulu ceramah nak mati. Saya ni atas lori. Buat tunjuk perasaan, jangan nak mati kan. Habis tu terlingkup. Kita cerita tasawuf, itu yang tak cerita tasawuf tak berjuang saya. Tu lu muka kan. Tu lu muka ini. Yang kata saya tak termasuk yang tasawuf tak berjuang, tu lu muka. Habis terlingkup terbalik. Jahannam tu kan. Ini qalbah, Quran sebut, pernah lawan. Mana kepimpinan dikaitkan dengan qalbi. Mana kalau qalbi tak betul, ya, mana-mana pemimpin pun jahannam tak negara kan. Negara dijual negara kan. Bila qalbi tak jaga, nafsu kontrol mana? Habis negara dijual macam tu. Sebab qalbi kena bersih. Mana bila tak qalbi bersih, lain settle. Qalbi rosak, lain rosak. Itu dah punca dia. Bila hati dah jahat, dia rosak. Hati takkan jadi baik kalau dia tak menghadap kepada Allah Ta'ala. Takkan jadi baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu taat, ya, mereka yang kami dah lalaikan hatinya pada mengingati kami. Satu, wattaba'a hawa. Kedua, mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan tindakan yang melampaui batas Tuhan. Jangan kamu taat akan mereka, kami lalaikan akan hati daripada berzikir akan kami. Satu, dan mengikut ia akan hawa nafsu. Dua, dan adalah akibat pekerjaan yang kebinasaan. Adalah amruhan furtah. Mana kebinasaan punca apa? Ikut Kalau kita pusing ayat ni, manusia binasa punca ikut nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Sebab tak ada zikir lah tuan-tuan tu. Pusing ayat tu. Ya. Dia tak ada zikir, dia ikut nafsu, dia binasa. Mana dia akan binasa bila dia ikut nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Dia tak ada apa? Qalbi dia tak ada ingat dengan Tuhan. Habis. Hanya sebab tu zikir tu penting. Ya. Habis tu. Kemudian summa qal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam maghfirani ya Allah. Fa inna khairal qur'an taqabbal. Alhamdulillah. Mana besok jemput semua ramaikanlah. Kita buat zikir macam biasa. Zikir lepas maghrib baik syak, insyaAllah. Dia ada jamuan bawah makan. Ya Karim. Ya,